Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ard wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu, ballaghar risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahdihi wa man tamassaka bi syari'atihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala malam ni. Allah beri izin untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu setelah sekian lama kita maknanya bercuti oleh kerana PKP, dan sekarang ni kita pun baru bulan ni baru diizinkan balik untuk kita buat kuliah maghrib dan sebagainya. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat dan mudah-mudahan COVID-19 ni segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebab musim-musim gini ramai yang terkesan sebenarnya. Ramai yang terkesan, masjid-masjid pun ditutup. Kalau macam Selangor daripada bulan 10 tahun lepas, bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 bulan. 5 bulan. Semalam Jumaat pun berapa orang je. Macam kita di Terengganu ni, alhamdulillah Tuhan beri kemudahan. Dia atas pihak berkuasa agama negeri lah. Kalau macam di Selangor, Jais dah lepas lagi, sebab dibimbangi takut jangkitan semua tak. Sebab didapati kajian COVID ni, dia mari di masjid, dia tak mari pasar. Wallahualam lah kajian betul ke tak. Kita minta lah pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita sambung ni. Sambung tak sambung, saya pun bila lama tak kuliah nak ingat surah ni. Surah Al-Buruj juga. Surah Al-Buruj, kita buka baliklah Suratul Buruj. Bermula di surau ini, kemudian kita sambung-lah pada masa-masa yang seterusnya. Surah Al-Buruj, muka surat 590. Muka surat 590. Macam biasa, kita baca dulu sebahagian daripada ayat dalam surah ini. Lepas tu baru kita tengok apakah yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alun
bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Warna kau selalu tadi gagah lagi. Kau ngatur sekali lagi weh. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Suratul Buruj termasuk daripada surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni ialah surah yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah, dan antara surah yang sememangnya Allah Ta'ala sebutkan tentang keingkaran orang-orang dulu, terutama golongan musyrikin Mekah. Kalau surah sebelum daripada ini yang kita dah baca, sama ada Suratun Naba ataupun surah Al-Insyiqaq ataupun Suratul Infitar, semua surah-surah ini kebanyakannya Allah Ta'ala menceritakan tentang kiamat lah. Sebab memang juzuk ke-30 ni banyak hal tauhid, hal kiamat. Kerana kita faham dakwah Nabi SAW waktu berada di Mekah, Nabi berhadapan dengan golongan musyrik. Musyrik ni mana orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Batu ayat-ayat yang turun di Mekah dia tidak ayat tasyrik. Tasyrik ni makna ayat syariat lah. Kewajipan puasa, kewajipan zakat tak ada lagi. Hak tu ayat di Madinah diturun. Sebab Quran ni diturun dua tempat, Mekah, Madinah. Tempat turun Quran Mekah, Madinah. Batu ayat-ayat yang bersangkut paut dengan Mekah dipanggil ayat Makkiyah, hak turun Mekah. Dinisbahkan pada tempat tu Mekah dia panggil Makkiyah. Kalau ayat tu turun Madinah, disebah pada tempat tu Madinah dipanggil Madaniyah. Mudah nak ingat. Jadi juzuk ke-30 ni banyak Allah Ta'ala menceritakan tentang kiamat dan juga menceritakan tentang kekufuran orang-orang musyrikin ni dalam mentaati Allah, dalam mentaati Nabi SAW. Jadi bila cerita ayat ataupun surah-surah sebelum ini, bila Nabi sebut tentang kiamat, Nabi cerita tentang kiamat, Nabi cerita tentang Isra' wal Mi'raj, maka dalam kalangan mereka bangkit bohong pada ajaran Nabi SAW. Bahkan ada yang mengancam Nabi sebagai ancaman bunuh. Memang para sahabat Nabi pada asalnya yang mana beriman pada Allah, yang nyatakan keimanan pada Nabi SAW, dalam kalangan mereka diancam lah. Memang sunnah orang berjuang ni, bagi siapa-siapa yang menegakkan sebuah kebenaran, dia akan dikecam hebat. Siapa-siapa yang nak bawa Islam, nak menegakkan kebenaran, nak menumbangkan kebatilan, dia akan ada orang yang lawan, ada orang yang kecam. Ini sunnah orang berjuang dah. Nampak tu? Batu sahabat-sahabat Nabi dalam kalangan mereka yang menyatakan iman pada Allah dan Rasul, dalam kalangan mereka diseksa macam Bilal bin Rabah. Bila kena seksa batu besar atas dada dia, diseksa dengan begitu hebat. Diletakkan batu besar atas dada Bilal bin Rabah.
kerana dinyatakan keimanan. Ammar bin Yasir, nampak ni, semua dalam kalangan mereka ini diseksa dengan dugaan dan hebat oleh apa-apa nama ni, oleh mereka-mereka benci pada Islam. Abu Jahal, Abu Sufyan masa itu yang masih lagi belum Islam. Maka nak disebutkan pada mereka ini bila Allah Ta'ala turunkan suratul Buruj. Kata ulama tafsir, warada hadhihi surah litasbitil mu'minin. Turunnya surah ini adalah tujuannya nak beri kejap iman orang mukmin. Nak suruh mereka ni bangkit beriman, nak suruh iman mereka ni tetap. Sebab dalam suratul Buruj Allah Ta'ala datangkan kisah umat terdahulu yang lebih teruk diseksa oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Mana kalau setakat bila kena hempak batu besar atas dada, kalau setakat Muhammad kamu kena kecam, kena diancam bunuh, ketahuilah olehmu umat terdahulu dalam kalangan mereka diseksa dengan lebih teruk lagi. Ni kisah dia. Batu surah Al-Buruj, Allah Ta'ala cerita bagaimana dipanggil Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni orang-orang yang Ukhdud ni orang-orang yang ahli parik dia panggil. Dia gali parik, kemudian diletakkan bara api yang sangat marak membakar, nak bakar orang yang sebut dia beriman pada Allah Ta'ala. Kita akan baca surah ni kayak gitu tafsir dia. Cuma untuk mukadimahnya begitulah. Jadi surah ini Allah Ta'ala turunkan nak beri kejap iman orang-orang yang beriman supaya mereka makin yakin dengan Allah Ta'ala. Nak suruh kita ni makna sedar bahawa siapa-siapa yang memperjuangkan kebenaran dia akan kena tindakan dan ancaman. Itulah sunnah orang yang berjuang. Dia memang gitu, siapa sahaja yang bawa Islam dia mesti akan ada halangan dan juga ancaman. Dia memang gitu. Batu Allah Ta'ala jadikan macam Nabi Musa AS, dia berentak dengan Fir'aun. Macam Nabi Allah Ibrahim AS, dia berentak dengan Namrud. Macam siapa dia lagi? Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Nuh, dia berentak dengan pemerintah yang zalim di zaman dia. Hakikatnya yang itulah Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Nabi kata apa dia? Rasulullah sebutkan bahawa sebaik-baik jihad ialah kamu berkata benar di hadapan pemerintahan yang sangat zalim, sang penguasa yang sangat zalim. Dan penguasa yang zalim ini dia akan ada pada bila-bila masa sampai ke akhir zaman. Dia akan ada sama. Yang jenis makan rasuah, yang jenis berselindung dengan nama agama, yang jenis ambil rasuah, yang ambil riba, yang bahan projek, dia akan ada sentiasa. Bagi mereka yang menyatakan kebenaran, memang akan diambil tindakan. Orang tak suka pada perkara ini. Demikianlah, inilah satu program, satu sistem yang telah diprogramkan oleh Allah Ta'ala daripada dulu sampai sekarang. Kebatilan dia akan sentiasa bertembung dengan kebenaran. Tadi. Batu waktu Nabi berjihad, sahabat-sahabat Nabi nak menyatakan keimanan, dalam kalangan mereka diseksa tu. Lalu Allah Ta'ala sebutkan cerita tentang orang-orang umat yang terdahulu yang diseksa oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Dalam suratul Buruj ini nak suruh orang mukmin ni bangkit semangat semula. Nak sebutnya apa yang kamu kena hari ni telah pun orang dulu lalui. Sama je. Macam kita lah, kalau kita kena satu-satu ujian, tiba-tiba orang kata Allah mu kau kena gini, aku dulu zaman aku teruk lagi. Kita rasa sedap sikit tak? Walaupun tak hilang pun sakit, tapi rasa sedap lah sikit bila ada orang cerita kisah-kisah dulu. Macam kita kena kecam, ni tak? Orang pun mari khabar Allah zaman aku dulu parah lagi padamu. Mu ni rekah je, aku jahat lagi kena dulu. Kita rasa macam release sikit kita punya tension. Gitulah Allah Ta'ala buat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita semula umat terdahulu kena benda pun. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i dhatil buruj, demi langit
yang mempunyai al-buruj, gugusan bintang yang sangat banyak. Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan bersumpah dulu dengan makhluk dia. Sebagaimana kita sedia maklum, ayat-ayat dalam surah sebelum ni pun Allah Ta'ala banyak dah sumpah. Nama ni was-sama'i dzatil buruj. Umpama ayat sebelum daripada ini Allah sumpah wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang yang curang dalam ataupun yang mengurangi timbangan. Allah Ta'ala bersumpah idza sa'u ni wan nazi'ati gharqa. Allah sumpah banyak dah Tuhan sumpah ni. Biasanya sumpah-sumpah yang Allah Ta'ala buat ni apa sebab, apa tujuan? Mesti benda tu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Tujuan Allah Ta'ala bersumpah adalah kerana nak sebutkan pada orang-orang mukmin ini ataupun orang-orang Mekah ini supaya mereka ambil perhatian dengan apa yang Tuhan nak beritahu. Kena sumpah dulu. Was-sama'i, Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Sebab dulu antara benda yang mereka agung-agungkan langit. Dalam kalangan mereka di langit dia tengok ada matahari, dia sembah matahari. Dalam kalangan mereka dia tengok bintang banyak, Allah sumpah dengan bintang, disembah bintang. Lalu Allah bersumpah dengan benda yang diagungkan oleh manusia, supaya nak sebut apa yang kamu agung-agungkan itu, aku boleh bersumpah dengan dia. Baru orang akan ambil perhatian. Maka dalam ayat ini mula-mula sekali Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang al-buruj, buruj yang sangat banyak. Buruj ni kalau kita tengok ulama tafsir sebut, buruj ni ialah tempat letak bintang. Tempat berjalan bintang. Tempat bintang-bintang ni dia ada tempat-tempat berjalan ni. Bintang ni ada 7. Nama tu, kalau ikut orang yang ahli falak, dia kaji bintang ni banyaklah. Ada Mirrikh, ada Zuhal, ada Mushtari, ada bumi, ada bulan. Bintang-bintang tu lah. Al-Buruj ni tempat berjalan bintang-bintang, ataupun bahasa mudah kita panggil Al-Buruj ni gugusan bintang yang sangat banyak. Allah Ta'ala sengaja bersumpah dengan perkara itu, nak sebutkan benda tu ada kelebihan. Dan Allah Ta'ala berhak bersumpah dengan apa saja, kerana Allah Ta'ala ni Tuhan Rabbul Alamin. Dia boleh bersumpah dengan diri dia, dia boleh bersumpah dengan makhluk. Macam kita manusia tak boleh sumpah dengan makhluk. Nampak tu? Kita bersumpah dengan makhluk tak boleh. Yang boleh bersumpah dengan makhluk Allah Ta'ala, sebab dia Tuhan. Maka kita manusia, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Ta'ala saja. Wallahi, wabillahi, watallahi boleh. Sumpah dengan benda lain, demi matahari tak boleh. Tak boleh sumpah demi matahari. Ada rekod main. Kena beli stand suti. Oh belok pi aku dak khabar. Molek dah. Gunting rambut nampak semak lagi datang. Baik. Baik mana tu? Jadi Tuhan sengaja sumpah ni. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah pula wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Hari benda hak janji tu yaumul ba'thi, yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Hari kiamat ni hari yang telah pun dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ni, dalam surah ini Allah lagi sekali bersumpah dengan hari kiamat. Nak sebutnya kiamat ni hari yang besar, maka Allah bersumpah dengan nama kiamat. Memang kiamat ni satu hari yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Sama ada awak nak percaya ataupun tidak, awak kena percaya lah. Sebab kiamat ni mesti terjadi. Cuma bila berlaku kiamat, kita tak tahu sekarang. Tak pernah tahulah bila berlaku kiamat. Kerana barang kiamat-kiamat ni Allah sembunyikan tarikh dia.
Sebagaimana Allah sembunyikan tarikh kita mati, demikianlah Allah Ta'ala sembunyikan tarikh berlakunya kiamat. Sebab apa Allah sembunyikan tarikh mati, tarikh kiamat ni? Nak suruh manusia ni ikhlas betul beriman pada Allah. Katakanlah kalau Allah Ta'ala beritahu bila kita mati, nescaya tak ramai orang beriman pada Allah. Hakikatnya tak ada orang tahu dia mati bila tak. Boleh jadi hari ni, boleh jadi esok, tak tahu mati bila. Kalau lah mati tu boleh diketahui dengan akses. Macam saya makan daftar pemilih kan, letak IC dekat laman web, keluar habis segala detail. Kalau mati boleh cek online pakai internet, mudah. Letak nombor IC, tahu dah mati bila, mati kes dia. Sedap tak? Orang masuk IC, letaklah 86 gitu gini. Tengok Muhammad bin Abdullah mati tahun bila? Mati tahun 2022 bulan puasa. Nampak tu? Tahun ni enjoy dulu. Pasal apa? Mati tahun depan. Kita tahu, maka tak ramai orang akan beriman pada Allah dengan ikhlas. Dah bila start beriman? Masuk awal tahun depan baru start taubat, start bayar hutang. Hakikatnya orang dah tahu bila mati. Tu yang heret lah. Bila dah tahu mati, berhutang, tak bayar. Bila dah tahu mati, bila kita berani buat maksiat pada Allah Ta'ala, buatlah ke? Dah orang pasal apa dah tahu mati. Kalau tahu mati, berani nak buat maksiat tak? Dah berani. Macam orang yang kena gantung sampai mati dalam penjara kan? Dia tahu dah bila dia mati. Orang yang kena gantung sampai mati ni biasa dia kena gantung pagi Jumaat. Pagi Jumaat kena gantung. Hari Khamis orang umum dah nama je. Nama ni hari Khamis. Hari Rabu tu dah sedap duduk dah. Pasal orang kena gantung ni tak khabar awal. Kalau khabar sebulan sebelum sedap sikit tak? Dak ia khabar mengejut. Jadi banduan hak kena mandatori gantung sampai mati ni, dia paling takut hari Rabu. Pasal apa takut hari Rabu? Kerana hari Khamis tu diumumkan nama hak kena gantung pagi Jumaat. Hari Rabu tu sudah tak duduk dah. Dah lalu makan banduan akhir dia panggil. Dah lalu makan. Warden akan baca hari Rabu tu. Hari Khamis tu warden akan baca nama-nama hak kena gantung pagi Jumaat. Hari Rabu tu dah sedap duduk dah. Nama dia orang tahu bila dia nak mati kan. Tiba-tiba diumumkan nama banduan-banduan yang dihukum gantung sampai mati. Hari Khamis diumumkan, tiba-tiba keluar nama dia, naik nama kena gantung pagi Jumaat lepas subuh. Maka masa tu apa jadi? Berani tak nak buat maksiat? Tak berani. Kalau dia tawa ke dia, nak tak malam ni aku imu awek seorang umur 25, comel, barang baik, nak berzina tak? Tanya dia, tak ambuh. Ajak makan nasi, tuba udang galah. Umpama dia. Nak tak ambuh tak ada makan. Dah buat benda, mayang dalam sel dia. Dalam sel jaga dia duduk mayang, munajat, zikir. Siapa lepas subuh orang mari eret, lembek lutut berjalan. Tengok dekat YouTube, tengok pengalaman dokumentari orang kena gantung sampai mati. Kalau tahu mati gitu semua. Hakikatnya kita tak tahu mati bila. Bila tak tahu mati bila, hak tu yang eret Quran tak baca, surah bala tak ambil mari, berani ambil rasuah, barang pegang jawatan sekejap bahar rasuah dah. Pasal apa dia? Kerana dia ingat akan mati, duk nampak ke jawatan, bodoh habis dia lembu. Betul tak? Aku kata betul kali. Mic sedap ni rugi mun tak support aku. Allahu akbar. Apa jadi gitu? Orang tegur marah. Jenis tak boleh tegur ni Firaun ni nak khabar-khabar. Firaun ni antara sifat dia tak boleh tegur. Macam orang tegur, Firaun, beriman pada Allah, ikut Nabi Musa AS. Dah, bila ngaku ya Tuhan, ana rabbukumul a'la, tak boleh orang tegur. Siapa tegur, dia bakar, dia bunuh. Tengok Firaun, bila dia mengaku jadi Tuhan, apa jadi? Dia kata aku Tuhan. Orang kata Tuhan ni boleh menghidup, mematikan, dan boleh. Dia panggil rakyat dia 2 orang. Letak tepi kiri kanan. Firaun, aku Tuhan, dia kata. Aku Tuhan. Apa dalil aku Tuhan? Aku boleh mematikan, aku boleh menghidupkan. Hak ni aku nak suruh mati, sak dia pacu kepala mati. Hak ni aku nak hidup, hidup. Tengok Firaun punya akal lah.
Dan Tuhan ni sifatnya tinggi, al-a'la. Dia nak tunjuk dia tinggi, dia naik atas gunung paling tinggi. Tengok, ana rabbukumul a'la. Dia tak boleh tegur ni Tuhan je. Allah Ta'ala mana boleh mentegur dia neraka api neraka. Tak boleh. Ketika Allah ni semayang 5 waktu, ambil wuduk basuh muka dulu. Tuhan kata, kita nak ikut logik kita apa? Patut ambil wuduk basuh kaki dulu. Pasal kita jalan jauh kotor dah kaki. Dah kan ubudiyah mutaklif soal Allah Ta'ala. Jadi taklif soal ni Allah ya, kat kita manusia khilaf ada sama. Batu bila orang tegur kita buat silap, terima lah. Batu penting tazkirah, peringatan. Orang tegur, kalau barang tu betul, terima lah. Kalau barang tu kita rasa kita tak buat, nasa buat benda, ambil peringatan sudah lah. Pasal apa jadi tak boleh terima nasihat gitu tu? Hati itu parah, kotor. Boleh jadi disebabkan kita ni sombong pada Allah Ta'ala, tak ingat ke mati, tarikh mati Allah rahsiakan, jadi tak boleh nak dengar, nak terima kebenaran langsung. Ada orang tak boleh kena tegur. Macam ustaz mengajar di masjid surat. Tak boleh orang tegur. Kalau ustaz tegur, kena atas batang hidung dia, bangun lalu. Bangun ustaz motor bahang atas jannah, kedap nak tak apa ustaz ni ceramah kata korang. Pada orang mukmin sepatutnya kalau betul dia ni nak cari kebenaran, dia nak ilmu, nak betul diri dia, biar makna bila mari tu masjid, daripada awal sampai ke habis doa pada Allah, ya Allah, biarlah apa yang ustaz mengajar tu kena atas batang hidung aku daripada awal sampai ke habis. Baru tu. Ni nak suruh ustaz mengajar ikut selera nafsu dia. Bisik dah kat telinga ustaz jangan sentuh dengan abad ni rezeki. Patut mendengar sudah ustaz mengajar. Ustaz kata kena tutup aurat, Allah menatang ustaz kata kaku ni tentang aku free hair. Tak lihat gitu. Betul tak? Nak suruh ustaz mengajar ikut apa yang kita nak, tak kena lagu tu. Salah betul. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan nama kiamat wal yaumil maw'ud, dengan nama hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Hari itu mesti berlaku, cuma dirahsiakan oleh Allah bila tarikh dia. Tuhan tak khabar bila berlaku kiamat. Cuma bila tak khabar berlaku kiamat, Nabi sebut tanda-tanda sajalah. Tanda dia ada. Macam mati kau, kita tahu tak bila mati? Dah tahu mati bila tak? Tapi tanda-tanda ada, tanda orang nak mati ada. Ulama-ulama senarai tanda nak mati. Biasanya orang nak mati ni kadang-kadang dia buat perangai pelik. Biasanya tanda orang nak mati ni dia akan tidur dalam kuliah. Tu tanda-tanda ulama sebut. Ulama tu akudah tu. Yang ngatuk mati tu nak mampu hawa yang panggil. Bayar kuliah leweh hati gitu. Macam seting bahagang. Tanya-nyanyi lagu ya ada. Segong ke? Tu tanda nak mati awal tu. Golal lu. Mati ada tanda dia, kiamat ada tanda dia. Tanda akhir-akhir zaman ni kiamat, orang puan ramai pada lelaki jadi dah. Masa rasa derah je. Tengok baru rasa start kuliah raya kedua nak 8.30, aku isyak aku berhenti dah. Dah sedap. Rasa masa cepat berlalu. Lagi nak bagi tanda-tanda akhir zaman nak kiamat kemungkaran itu berleluasa. Orang berani buat maksiat terang-terangan. Banyak tu ngaji suku dengan ustaz lain pula. Tak aku nak ngomong belaka. Ngaji dengan ustaz lain pula 40 tanda akhir zaman, hadis akhir zaman. Ngaji lain pula tu. Sebutnya kiamat ni dia ada tanda. Tarikh tak tahu bila. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah wa syahidin wa mashhud, dan demi benda ni, dan demi syahid orang yang menyaksikan, wa mashhudin, dan orang yang disaksikan. Syahid ni sifa'il. Kalau ngaji kalimah dipanggil sifa'il. Mashhud isim maf'ul. Syahid mana orang yang menyaksikan.
wa masyhudin, wa masyhud orang yang disaksikan. Dia gitu. Dah benda pula Allah Ta'ala supah siapa dia menyaksikan. Ulama tafsir dia buat ada beberapa tafsiran. Syahid, orang menyaksi. Yang pertama sekali tafsirah mula-mula sekali iaitulah wa syahidin ya'ud ila ummati Muhammad. Maknanya umat Muhammad ni jadi saksi kita lah. Akhirat esok kita ni akan jadi saksi. Saksi benda, saksi atas keingkaran umat hak dulu. Batu antara kelebihan Tuhan beri umat Nabi Muhammad ni, kita ni jadi saksi atas umat dulu hak kufur pada Allah. Macam umat Nabi Nuh nyelawan Nabi Nuh. Sebab akhirat sesa umat-umat dulu hak nak kena azab, dia akan khabar pasal apa? Allah, apa nak azab aku, tak ada orang mari khabar kebenaran pada aku. Maka bangkit umat Muhammad jadi saksi. Pelawak, dulu Nabi-Nabi turun, kamu lawan dia, kamu tentang dia. Macam dalam surah Yasin, Allah Ta'ala cerita apa dia? 3 orang Nabi turun, tak ada seorang beriman kecuali seorang. Jadi umat-umat dulu nyepakat lawan Nabi. Macam umat Nabi Musa, macam umat Nabi Nabi Ibrahim, umat dia lawan dia. Umat Nabi Nuh lawan dia. Nabi Sulaiman lawan dia. Memang tiap-tiap orang Nabi diutuskan oleh Allah akan ada penentang-penentang dia. Batu kita kalau kita nak tengok jalan dakwah kita betul ke tidak, di saat awak sebut tentang satu kebenaran akan ada tentangan. Makna duduk jalan yang betul dah. Kita dah berada di orang kata on track. Kalau awak sebut kebenaran orang suka belaka, mengajar sebut bawa pada Islam ni orang pakat suka belaka, itu ada something wrong yang awak kena hati molek. Sebab jalan perjuangan Islam ni dia akan ada penentang-penentang dia. Orang tak suka. Macam kita buat ceramah, bukan semua suka. Macam ustaz mengajar, bukan semua orang suka. Ada orang suka-suka, orang cingelih. Tak? Akan ada. Dalam ramai-ramai ni bukan semua suka ustaz mengajar. Tak? Ada orang kutuk dalam hati dia. Ni orang tengok live apa orang? Tengok. Hak 100 lebih bukan semua suka. Hak jahat-jahat ada kan, dia kutuk saja nak tengok ustaz, nak cari salah. Pergi komen bodoh-bodoh. Komen. Jenis perangai huduh hati busuk. Mu tak mau dengar, tak dengar lah. Kucau kat awak nak tak benda. Nak? Komen. Ustaz, ustaz mengajar huduh perangai. Komen bodoh gitu. Dia puas duk saja. Ni hati busuk. Janggut mula panjang pun kalau hati busuk boleh dah gitu? Tak boleh kau. Supaya je. Memang orang sebut kebenaran bukan semua suka. Tambah-tambah ustaz hak pasal lantang sikit sebut sebut kebenarannya dia ngomong belaka. Ada ustaz hak jenis cover lain faham tak? Jenis cari makan. Ada tak? Dia ada ustaz dia hak cari makan. Hak cari makan ni disebut benda-benda orang kenal. Pasal kalau sebut benda dia dah comel, orang dah jemput dah dia panik tak boleh pitih dah. Tu cari makan je panggil. Macam ustaz masuk TV dia dah sebut pelik-pelik, ikut producer lah. Penerbit khabar, ustaz rasa pelik-pelik ingat ustaz. Ada seorang ustaz ni dia ngajar orang tanya hukum tutup aurat. Betul lah penerbit tu orang puan nak tutup aurat. Ni gomo kok mana nak jaga hati penerbit, takut penerbit dah panggil dah. Ni ustaz cari makan je panggil. Hak jenis lantang ni sebut belaka, salah sebut salah, betul sebut betul. Ni ramah dak beri. Ramah dah beri dah. Memang jalan perjuangan Islam ni awak sebut waktu dak ramai orang suka biasa dia dah. Dak pelik tu. Batu jalan Islam ni kalau mudah, tak ada ancaman langsung, ramai orang beriman. Kalau Allah sebut dalam Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Muhammad, kalau jalan perjuangan Islam ni, kemenangan Islam tu dekat, mudah mu nak dapat. Dan kalau jalan Islam ni tak susah, lattaba'uk, mereka akan ikut kamu. Hakikatnya jalan Islam ni dia payah. Nak beri kemenangan pada Islam tu payah. Nak suruh jujur betul beriman pada Allah ni jalan payah. Dia akan ada tentangan dan ancaman. Payah. Patut kan ada ramai orang berani ikut.
Dagai. Nailah Ya. Sedap peka apa ibu? Gini baru speka orang panggil. Ni setengah surau, awak surau juga. Peka udah sepang. Saya nak pesan awak nak buat surau ni. Awak paling penting surau ni, yang pertama sekali tiang lah. Tak ada tiang mampu nak mayang mana tak? Mula-mula tiang. Nak kena ajar sesa. Kalau ada je ke surau depan ni, kalau nak buat surau mula-mula tiang. Lepas tu tak aku ujang. Yang ketiga spekah lalu tu. Ada surau saya tak comel. Ekong beramal pada orang mari kuliah hari ekong. Tengah ekong. Sejuk. Musim panas. Tapi spekah jahat. Perik. Nah, bila spekah yang tak sedap ni, spekah ni saya sebut ni antara benda yang instrumen yang sangat penting dalam kita nak set up rumah Allah Ta'ala. Patut tengok di Mekah. Sebab apa kita semayang tu tak rasa lengah. Pasal spekah ya Allah. Allahu Akbar. No! Siapa pucung no? Gila. Sedap spekah Mekah. Awak biasa pergi Mekah kan? Nah, kita rasa sedap tu spekah. Orang dengar tu dia jadi asyik. Kalau spekah tak sedap, awak makan suara, awak baca sedap macam mana pun semayang tak ada khusyuk. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Spekah sedap Allah, dia jadi masuk dalam. Betul tak? Batu spekah kena letak comel. Benda ni hari kena ada kesedaran. Batu nak jadi jawatan kuasa ni kena bijak. Bodoh tak jawatan. Dia ada apa? Buat munah ke masjid surau. Tengok orang pegang jawatan, nak pegang jawatan. Lepas tu kau mula buat onah lalu dah. Kuliah tak ada, program tak ada pasal apa, takut pakai duit masjid. Takut duit masjid habis. Kari timu. Betul tak? Dia nak jadi AJK ni, dia kena imarah rumah Allah. Dia tak mau kena soal. Tuhan tanya seorang-seorang lagi. Mu masa mu pegang lu muak dia surau masjid. Hari tu buat makan semua. Kuliah tak ada. Ada. Jadi umat Nabi Muhammad, satu tafsiran sebut wasyahidin, umat kita Nabi Muhammad ni jadi saksi atas keingkaran umat dulu. Mana tak ada alasan. Tu dia. Wasyahidin juga dengan tafsiran hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat yang menjadi saksi atas amalan orang pada hari itu. Syahidin ni dengan maksud hari Jumaat. Ada ulama tafsir gitu. Boleh ke? Pada hari Jumaat ni orang bersungguh dalam beramal. Sebab dia hari yang orang kata hari yang istimewa sikit, tak macam hari lain. Kalau hari lain kita ibadat boleh 10, hari Jumaat berganda lagi pahala. Waktu hari Jumaat ni Tuhan beri kelebihan sehingga disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Tu dia. Waktu hari Jumaat orang lain main Zuhur, kita main Jumaat. Ada patutnya Zuhur 4 rakaat, hari Jumaat buat 2. Digantikan 2 lagi dengan 2 khutbah. Memang yang gitu, pelik sikit lah hari Jumaat. Jadi siapa-siapa yang ibadat hari Jumaat tu jadi saksi atas kebaikan itu. Lepas tu bila mari malam Jumaat macam malam ni, malam Jumaat ni tak? Esok banyakkan selawat ke Nabi. Ni malam Jumaat tu nampak jimat semua juga. Cabut lah. Buat amal sikit suratul Kahfi, baca. Dah ada orang buat Yasin boleh tak? Boleh kok. Yasin boleh kok. Hari Jumaat ni amalan dia. Amalan. Boleh tu? Yang ketiga tafsir wasyahidin. Apa dia? Kata ulama yang akan jadi saksi. Siapa dia saksi? Tak ada umat Nabi tak? Atau umat dulu. Yang kedua hari Jumaat. Yang ketiga anggota badan kita sendiri. Saksi atas perbuatan tiap-tiap seorang, tiap-tiap batang tubuh masing-masing. Jadi tangan, kaki semua ni dia akan jadi saksi atas perbuatan amal kita.
Oh ni jahat orang lain. Seorang tengok. Siapa? Mus diri. Tak pun dak khabar. Seorang aku tengok ni. Only one. Orang bang. Gibang dah nak minum air bang dia. Siapa tak bila? Kedoleh lang mai aku biti gibang ya. Allahu akbar. Okey, mau jom merah gibang. Buka emas tu kan. Habis ayat ni kan. Jadi antara tafsiran yang lainnya yang disebut oleh para ulama tafsir, itulah syahidin ini dengan maksud
tubuh badan kita, anggota tubuh kita yang menjadi saksi atas perbuatan amal. Mana tangan, kaki, mulut, hidung, mata jadi saksi. Sebab tu bila kita faham dia ni nak buat jahat tu, Allah, nak buat jahat lagu mana bagai jadi saksi. Makna dia akan ukit depan Tuhan. Mata awak tengok benda, mata je bercakap sekejap. Tangan buat benda, tangan duk cakap sekejap. Mulut tak boleh cakap dah. Pasal mulut banyak cakap dah atas dunia kan. Jadi Allah Ta'ala jadikan mulut itu ditutup. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang Allah Ta'ala tutup mulut manusia ni, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan bercakap, kaki akan berkata-kata. Hari kiamat esok menjadi saksi atas apa yang kita buat. Manakala kaki ni banyak pergi tempat maksiat, nah dah. Manakala kaki kita ni akan bercakap dengan tempat Tuhan. Mungkin mana? Kaki cerita lah. Kalau pergi tempat molek dah apa lah. Ya Allah, kaki ni sok mau pijak surah masjid, sok mau pijak untuk semayang. Sebab tu orang bila dia semayang, main sunat, kadang-kadang dia beralih tempat. Sebab nak memperbanyakkan tempat saksi, tempat sujud. Tempat kaki kita duduk pijak tu semua macam malam ni. Jadi awak semua ni kena banyakkan tempat saksi. Time kuliah pun duduk. Jangan mentang-mentang hidup selesa duduk menyandar situ, esok situ pula. Jangan nyandar kat lain pula. Mana habis tukar-tukar ni. Siapa kau tahu Nathan ni tempat yedah. Bau-bau dia dah situ. Season 6 dia panggil. Jadi akhirat besok tempat tu je bakit. Bukti awak duduk dalam kuliah maghrib, duduk dalam majlis ilmu. Duduk separate sikit lah. Gitu cara dia. Ada pun ustaz memang tempat di sini dah kan, aku nak duduk luar. Macam luar. Ada lalu. Jadi kaki kita ni akan jadi saksi atas perbuatan. Tangan, mata, mulut senyap dah. Pasal kalau Allah Ta'ala beri mulut cakap, akhirat confirm akan berbohong. Atas dunia kalau kita takut tahu, pelawak cakap, pelawak jumpa rak belak mari mana. Ada IC tanya, IC ada. barang IC ada. Oh, atas dunia cakap pelawak dah. Ada akhirat takut tang Tuhan kau cakap pelawak. Batu akhirat esok Allah Ta'ala tutup mulut. Allah tutup mulut. Siapa yang bercakap kalau mulut tutup ni? Tangan awak yang akan jadi saksi atas perbuatan amal kita masing-masing. Sebab tu kita nak buat maksiat ada tempat sebenarnya. Bahkan bukan tangan saja. Kata ulama, semua yang ada di keliling ni jadi saksi di hadapan Allah atas apa yang awak buat. Dia cakap depan Tuhan. Tiang. Hak ada di keliling. Sebab tu nak buat maksiat lah. Kita duk buat maksiat, duk cari kat tak ada orang. Walaupun tak ada orang, di sekeliling awak tu jadi saksi. Orang berzina, pergi zina dalam hutan, tak boleh orang tengok, pokok jadi saksi. Boleh cakap pokok. Dah pokok boleh cakap, boleh. Kalau diizinkan Allah, tak ada benda mustahil. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan berkehendak atas satu perkara tu akan terjadi, jadi. Tu dia. Kan zaman Nabi kan ada pokok boleh cakap. Pokok khema boleh cakap. Allah Ta'ala jadikan. Zaman Nabi Sulaiman semut boleh cakap. Semua boleh cakap. Jadi akhirat besok bila bangkit, semua ni akan berkata-kata di hadapan Allah Ta'ala. Wa masyhudin. Setengah tafsiran mengatakan masyhud ni ialah umat terdahulu lah. Satu tafsiran tadi, umat terdahulu akan yang menjadi saksi, yang disaksikan umat dulu. Umat dulu atas keingkaran mereka. Yang kedua, tafsiran yang kedua, wa masyhudin, iaitulah hari Arafah. Tadi yang syahid hari Jumaat, masyhud hari Arafah. Jadi saksi atas orang-orang yang berhimpun di Arafah waktu musim haji. Waktu musim haji. Itu maksud yang disaksikan.
Kemudian Allah Ta'ala kata kutila ashabul ukhdud. Ini dia ada jawab qasam. Jawab qasam ni maksudnya tak dikata supah, was-samai supah, wal yaumil supah, wasyahidis supah. Bila supah-supah dia ada jawab qasam. Jawab dia mahzuf kata ulama tafsir. Mahzuf ni dibuang, disembunyikan. Takdir dia laqad kutila ashabul ukhdud. Dia gitu. Tengok ayat dia. Kutila ashabul ukhdud. Telah apa maksud dia ni? Kutila, telah dibunuh. Kutila bina majhul. Kutila ashabul ukhdud. Ataupun diterjemah kutila sini dengan makna binasa. Kutila ay lu'ina. Kutila ni setengah orang tafsir kutila dengan makna bunuh, mati. Kalau ulama tafsir kutila ay lu'ina, binasa, celaka. Ashabul ukhdud bagi orang yang buat parit. Apa cerita buat parit ni? Cerita mula lewat. Panjang pula kisah je. Kisah ni berlaku di Najran, di satu daerah di Yaman, oleh sang pemerintah yang zalim yang namanya Yusuf bin Zinwas. Berlaku antara zaman selepas Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit sehingga turun Nabi Muhammad dalam tempoh 70 tahun. Masa tu berlaku kisah maknanya ashabul ukhdud. Waktu kita sambung semula esok di mana? Esok subuh di Ulu Taki Surah Hijrah. Esok kita sambung situ. Hak berkelapangan boleh pergi, hak malah nak bangun subuh tengok online ataupun rakaman. Tu cuma ayat ke-4 sama. Esok kita sambung ayat ke-4 kutila. Asalnya laqad kutila. Laqad tu dimahzuf, dipanggil mahzuf. Jawab qasam ni mahzuf sadrahu dipanggil. Nanti kita syarah esok. Boleh dah? Boleh tak boleh? Dah aku nak berti-berti. Hebat ni. Baik, tersambung ayat ke-4. So, akhir sekali tuan-tuan, macam biasa dah saya nak buat kutipan sikit. Kutipan dia samalah untuk kutipan tahfiz. Tuan-tuan pun tahu pusat tahfiz kita ni kan, kita dana utama dia sumbangan orang ramai. Yang keduanya memang kita buat percuma. Masa PKP baru ni sakit. Sebab untuk makluman kita punya dana tahfiz, saya cari kutipan dia melalui kuliah-kuliah gini kita buat ceramah. Sebab tu saya turun sokmo sebulan sekali turun Terengganu ni memang atas dasar maknanya kita buat misi mengutip ataupun mencari dana untuk tahfiz. Letih lah sikit. Letih pun gitu lah awak mana. Jadi bila baru ni masa PKP macam di Selangor tak ada benda terus. Selangor masjid tutup habis. Saya duk rasa nak buat ceramah di Pasar Malam pula. Pasar Malam tak ada hal. Pasar Malam ni buat sambil basking boleh. Ikut SOP kan basking. Basking sambil-sambil ceramah nyanyi selagu. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Damai abang. Belah-belah nyanyi ceramah sikit buat kutipan tau. Masjid boleh nyanyi marah ada orang. Tu pun ada dah celong 3 orang. Ada. Dah aku lah. Tu jadi tuan-tuan, saya bila masjid Terengganu ni buka, alhamdulillah kita boleh ceramah buat kutipan sebenar. Jadi saya mohon pada semua pihak kita pakat-pakat bantu. Tuan-tuan pun tahu infak sedekah ni kelebihan cukup besar. Tambah-tambah pula kita dah nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni memang bulan hak Tuhan beri kelebihan. Enggak, kita jangan tunggu bulan Ramadan baru masuk baru kita nak mula banyak sedekah. Dia start bulan ni dah sepatutnya. Start lama dah sebagai kita punya persiapan. Jadi Allah Ta'ala beri pahala besar bagi orang yang infakkan hartanya fisabilillah. Pasal duit, harta yang kita ada tu tidak bawa ke mati dah. Tidak mati. Semuanya akan tinggal ke orang hidup. Kita duk perasan harta kita ada tu hak kita. Sebab kita dikelirukan atas nama kita. Buka akaun bank online tengok nama kita. Duk rasa kita. Sedangkan hakikatnya kita tolong jaga duit orang tu.
Dalil dia, mati sesok kalau kita bawa paku tanang sekali macam orang Cina kan, dia tanang dengan duit sekali dulu lah ni dak dah. Ya tak? Kan ada orang Cina ni mati dia tanang dengan piti. Dak. Kita bukan gitu. Kita hakikat dia bila awak mati, harta tu boleh korang lah. Boleh ke isteri ikut faraid, boleh ke anak-anak. Dah mana hak kita? Dak. Kita duk pegang ribu-ribu, juta-juta, ratus ribu pegang. Duk bahasa kita. Banyak planning nak buat tu, nak buat ni, nak itu, nak win ni, nak invest, nak besarkan lagi. Berat hati. Dak nak buat benda. Harta hak kita duk plan banyak-banyak kita simpan tu, korang Melaka duk joli. Ya, duk joli. Tak ada selesai hak kita. Hak kita, kata Nabi SAW, hak awak ialah yang awak infakkan fi sabilillah. Hak tu kita. Ada 100 riyal, beri 10 riyal dalam tabung, baki 90. Mati sesok, bawa 90 ke 10? 10 hak tu hak kita. Tapi tak ramai orang faham kerana dikelirukan dengan dunia. Sebab tu kita buat derma RM1 sama kan. Kalau tengok hari Jumaat, hak menang dalam tabung piti seria. Sorok dia. Orang ada orang ni piti so. Pasal apa dia nampak dunia lagi. Padahal tu hak akhirat dia nak nabung, nak bawa balik akhirat hak infak tu lah. Nah. Waktu tuan-tuan beri infak ni, niat fi sabilillah kerana Allah Ta'ala nikmati sepuas-puasnya pahala pada hari kiamat. Buat baik. Tu dia. Jadi saya buka ni satu bahagian 50 riyal wakaf. Kita nak buat tapi atas tu dia tu boleh wakaf pendidikan dan juga pembangunan tahfiz. Satu bahagian 50 riyal. Ada buat witi boleh bank. Habis buku ni. Tebal lagi bosan tengok. Tuan-tuan boleh infak tolong dah. Dah apa macam tak mau tolong pelik lah. Pelik. Tabung dia. Tabung tu kecil ah. Tu kuning ah. Saru. Saya dah ingat bawa tabung. Tabung tu. Dah ini dah rasa nak bawa. Dah apa tabung siang tengok. Cuba nak tunjuk lah Cuba kita tabung ke ni. Mai. Aceh. Malu. Ni tabung. Batu orang tak menyumbang pasal mustahil bazikir. Tahu dah nak bazikir ni tengok. Kita dak tunjuk tulisan tutup Tengok. Berapa orang tengok? Tengok 60 tabung. Tabung ni besar kat sikit tabung. Dak ni bukan tabung sumbangan. Ni nak tak peti cadangan. Bukan tabung ni. Saya cover mula surah ni dia bukan tabung. Setengah tepat awak tabung gini. Ni peti cadangan. Setengah tepat peti cadangan je, Pak. Besar kat sikit. Dah apalah hak tu tabung kita sedia dah tu, tuan-tuan boleh infak 50 riyal, bos 100 riyal. Bos 100 kali mana ni buat pelik. Terah. Mana kalau mati esok pun puas hati. Dah start kadok hati. Dok hati dah apalah pahala boleh. Insya-Allah kita pakai infak, mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia, murah rezeki, Allah ampunkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.